Kemboja ni, diorang ni tak macam kita. Kita ada jabatan agama, kita ada sultan, kita ada raja, kita ada mufti yang membantu menjaga masyarakat, kebajikan masyarakat orang Islam. Tapi kat sana tak ada. Jadi dia harapkan macam NGO yang collect zakat, yang jaga wakaf. Jadi diorang kuasa pun tak ada, peruntukan daripada kerajaan pun tak ada. Dan mereka ni adalah kaum minoriti. Negara dia negara Buddha. Jadi negara agama lain lah. Maknanya keutamaan negara mereka bukanlah untuk orang Islam. Jadi bila kita datang support atas dasar akidah yang sama, jadi benda tu banyak membantu mereka lah. Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmat Podcast yang dikuasakan oleh Langkah Studio dan Yayasan Mawaddah. Alhamdulillah. Lawa Cap Min, banyak orang suka komen Cap kau Min. Wow. Tahniah buat negara kita, negara Malaysia. Dah. Kena layak ke Piala Asia. Sebab itu saya pakai cap ni untuk mengalu-alukan kepada penonton-penonton kita. Jangan lupa, sekarang ni kita dalam road untuk memenangi Piala Asia. Amin, insyaAllah. So tahun ini Piala Asia akan dianjurkan di Qatar. Dan saya dah sampai Qatar. Lama lagi Qatar dah. Sebab dia tengok Piala Dunia. Tapi saya nak sebut sikit lah untuk jadual perlawanan. Malaysia duduk dalam kumpulan E. Malaysia lawan Jordan 15 Januari. Bahrain dengan Malaysia 20 Januari. Dan lawan Korea, Son Heung-min 25 Januari. Tottenham Hotspur. Kira kalau Korea ni Korea ni kira main World Cup. Tapi kalau Malaysia dapat seri pun waktu tu memang gempak. Kemas lah. Jadi insyaAllah kita doakan pasukan pejuang kita. Yang penting akak-akak jangan tanya kenapa MU tak main, Chelsea tak main. Akak dah kena starlet ke kak? Ini Piala Negara kak. Jangan pula mana Rooney. tak jumpa. Cuma tak tahu Rooney lah. Cuma kalau kita tengok game dia macam jalan Jordan 1:30 pagi. Dan Bahrain 10:30 malam. Korea dengan Malaysia pun 7:30 malam. So waktu-waktu ni waktu maghrib, waktu tengah malam, waktu nak tidur. So pandai-pandai nak adjust lah. Bukan itu waktu tempatan ke? Ya, itu waktu tempatan. Waktu tempatan lah kan. Jadi kalau kat sana siang, apa pun kita doakan yang terbaik. Cuma kita bukan nak cerita pasal bola. Kita nak cerita pasal berbola daging. Tajuk kita berbola daging. Bukan. Apa tu? Kita nak cerita bila sebut pasal Qatar, berdekatan juga dengan Qatar ada haji ataupun ada Mekah, Al-Mukarramah. So kita nak cerita berkaitan tentang penunggang agama. Wow. Nak cerita pasal scam. Wow. Ada kan? Ada. Bermula daripada berbola daging yang kotor. Apa kena-mengena ni Min? Ala wahaya qalbun. Itulah yang bukan sebagai hati. Okey, situ kau nak. Itu. Okey Mak, jom kita bersama dengan tetamu jemputan kita untuk cerita tentang apa tadi? Korban scam lah. Sabarlah dulu. Belum masuk lagi. Ustaz Ali Hafiz. Assalamualaikum. Brother Iman. Rasa macam penunggang pula. So Ustaz Ali Hafiz ni kita bawa dia sebab dia memang aktif dalam MGO dah lebih daripada 10 tahun. Lebih 10 tahun saya. Lebih 10 tahun. Senior kita. Mutawif pun lebih 10 tahun. Lepas tu dia pun seorang ustaz. Dah lama dah lahir-lahir tu jadi ustaz kan. Gitulah. Merangkak terus jadi ustaz. Alhamdulillah. Jadi kenapa kita cerita awal sangat ni ustaz berkaitan tentang apa nama haji, umrah, korban. Sedangkan benda ni kalau ikutkan, kalau keluar tayangan ni, sebulan lagi baru Isra Miraj, 2 bulan lagi baru Ramadan, lama lagi ni. Kenapa kena cerita sekarang? So soalannya kenapa awal sangat? Awal sangat ya. Sebenarnya awal ke? Tak awal pun. Sebab bila cerita tentang saya selalulah, kita kan semua ustaz-ustaz pendakwah kan, bila bagi ceramah dekat masjid, surau, cerita pasal raya haji, cerita pasal korban. Dah dekat-dekat lagi seminggu 2 nak raya haji, baru cerita pasal korban. Jadi saya dapat komplain lah daripada jemaah yang dengar tu, ustaz kenapa tajuk ni lambat sangat? Apa ni patutnya cerita pasal raya korban, ibadah korban dan sebagainya. Kena cerita setengah tahun awal. Supaya masyarakat sempat untuk kumpul duit untuk buat korban. Korban bukan murah. Satu bahagian dah 700-800. Jadi kita galak-galakkan diorang situ pun duit dah tak ada. Jadi nak kumpul duit pun tak sempat. Takkan nak berhutang pula. Kita tak digalakkan lah berhutang semata-mata kerana nak buat korban. Bukan tak boleh, boleh. Tapi lagi baik kalau pakai simpanan sendiri. Jadi sebab tu kali ni saya rasa sangat bertuah lah. Masa yang bagus lah untuk kita sembang tentang korban. Baik. Tak terlewat. Sebab macam saya pun selalu educate people untuk sama-sama faham. Kita kena simpan duit kita dah. Kan? Satu hari RM2 boleh jadi, RM4 boleh jadi. Tak banyak. Tapi kalau dekat-dekat nak korban, baru kita nak paksa orang, minta orang nak keluar segedebuk 700, 800. Orang rasa berat lah. Komitmen nak raya pula kan balik kampung. Sebab itu kalau kita dapat pun tengok kalau ada lembu-lembu yang dekat masjid surau kecil-kecil. Kan? Sebab dia tak ada awareness daripada masyarakat untuk buat awal. Maksud buat awal ni bukan korban awal. Buat simpanan awal. Sebab apa? Sebab saiz lembu
lembu bergantung kepada purchasing power pada waktu tu. Sebab saya Amin sebut educate people kan. Saya pun nak kena English Kena English lah. Purchasing power maksudnya masa NN je awak ni. Dah lah gelak terus. Purchasing power ni, purchasing power ni maksudnya sekarang ni bila mana dekat market sekarang tak ada lembu lagi sebab orang tak beli lagi. Maksudnya orang ni peniaga-peniaga. Tapi kalau kita bagi awal duit pada diorang boleh beli lembu pada harga murah. Sebab sekarang ni sebab orang tak berebut lagi ni. Boleh lock deposit awal macam tu mana? So memang patut untuk kita bincang awal dan buat tabungan awal. Dan saya percaya saya akan kalahkan Piu Amin dengan Ustaz Ali Hafiz ni dalam bab korban. Bila seawal umur berapa buat korban? Duit sendiri. Seumur berapa? Seawal umur berapa? Seawal berapa? Kau jangan tipu. Kalau saya jawab nanti awak kata betul pula. Sebab berapa? Betul. Seawal berapa? Ya. 1 tahun dah boleh. Bukan. Awak tu yang Allah tak faham soalan. Oh, saya buat korban bila? Umur apa? Oh, saya buat korban bila saya ada duit lah. Masa tu umur apa? Umur saya 25. Okey, Ustaz Alim, seawal? Tak ingat lah. Masa tu baby lagi. Janganlah. Nak menambah pada kecil agak Tapi dah kahwin lah. Masa tu dah kahwin lah. Saya umur 14. Sungguh. Huyo, Umur 14, form 2. Masa nampak tu muka dia riak. riak. Yang ni saya boleh menang lah. Form 2, okey. Form 2 sebab masa tu saya ingat lagi Masjid Al-Firdaus Gambut. Saya boleh sebut Masjid Al-Firdaus Gambut. Duit siapa? Memang dia kata budak-budak siapa yang boleh anak-anak anak-anak Gambut siapa yang nak berkorban, kita boleh korban 300.5 zaman tu lagi saya ingat lagi. 300.5 siapa boleh menabung RM1 sehari sepanjang setahun 365 hari, diorang pula masjid akan tambah lagi duit tau. Untuk yang penting budak-budak, maksudnya yang remaja kan. Yang penting kami nak budak-budak. So saya duit belanja masa tu RM3. RM1 cabut untuk tabung korban. So nak kata peranan masjid Ustaz untuk educate. Educate people. Untuk educate people. Okay, so itulah muka English. Okay, Ustaz. Itu cerita pasal kena awal lah. Ya, betul. Memang betul. Ustaz dah daripada One Nation, Presiden One Nation Center Malaysia. Baik. One Nation Center ni banyak buat korban luar negara. Betul. Konflik. Dan banyak orang buat video kata kenapa nak kena buat luar negara. Baik buat dalam negara, bantu ekonomi negara, bantu rakyat Malaysia. Polemik di antara korban luar negara dan dalam negara. Apa cerita Ustaz? Sebelum Ustaz Hafiz jawab benda tu, saya suka nak bawakan komen-komen ataupun laungan-laungan daripada netizen ni. Dia kata kalau buat kat luar negara ni akad apa korban yang mereka pakai. Korban dekat Mekah ni sia-sia je sebab kat sana negara orang kaya. So buat apa nak korban bagi kat orang Mekah. Yang ketiga, satu-satu lah. Tak, ini isu-isunya. Bukan nak minta jawab semua sebab dia panjang. Jadi kita nak bawa benda-benda yang selalu orang bawa. Hilang roh korban buat kat Mekah. Siapa tak faham. Berhati-hati dengan syarikat yang tawarkan khidmat ibadah korban dekat Mekah. Kalau akikah dapat video satu-satu, kenapa korban tak dapat? Agihan kepada siapa kat Mekah? Jadi ini benda-benda yang sabar. Ini benda-benda yang dah selalu berlaku lah. Jadi mungkin boleh jawab sekali dengan apa yang Rahmat sebut tadi. Simbah dia. Dia kelucuk tak? Dia kelucuk. Alright, satu dulu. Mula korban dalam versus luar negara. Sebenarnya yang paling baik lah kalau ikutkan, semua ulama kata pun yang paling baik ialah korban yang kita buat kat tempat kita sendiri. Maksudnya ialah kalau kita duduk kat Johor lah. Kat kampung kalau kat JB tu JB. Kalau kat JB tu contoh Bandar Baru Dah. Bukannya maksudnya duduk kat Johor buat dekat Kelantan. Itu bukan tempatan pun. Dia yang penting ialah kita boleh tengok sendiri. Jadi alang-alang kalau buat dekat kat Kelantan, Terengganu, Sabah, boleh je buat dengan apa, sama je kes dia, qadiah dia dengan kita buat kat Kemboja sama je sebab kita tak nampak pun. Yang paling afdal ialah kita sendiri melihat sembelihan tu berlaku. Nampak darah mengalir macam mana Fatimah melihat sendiri korban-korban dia dengan anak dia dan sebagainya, Saidina Ali dan sebagainya. Yang itu yang dimaksudkan untuk tempatan lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kadang-kadang kita offer untuk kat luar negara ni ada beberapa sebab lah. Yang pertama sebab kat luar negara tu lebih memerlukan. Baik. Jadi contoh kat Kemboja kan. Diorang makan daging kambing, unta pula. Daging lembu ni setahun sekali je. Baik. Kalau kita tak ada korban kat situ, tak adalah. Tahun tu tak adalah. Saya pernah jumpa ada pakcik tua kan. Saya tanya dengan dia, bila last kali makan lembu? Dia kata 2 tahun lepas. 2 tahun lepas? Saya tanya kenapa 2 tahun lepas? Sebab ustaz saya datang tempat dia 2 tahun lepas. Dan itulah kali terakhir dia makan daging yang saya bawa juga. Lepas tu lepas 2 tahun tak datang tempat dia, pergi tempat lain pula. Lepas tu datang balik tempat dia untuk kali tahun ketiga tu. Jadi dia kata bila ustaz datang saya dapatlah makan lembu. Kalau tidak saya tak dapatlah. Jadi maknanya dia orang makan setahun sekali je. Baik. Jadi kat sana keadaan lebih memerlukan. Tak macam orang Malaysia daging
kedai kahwin boleh makan. Betul. Bila ujung minggu boleh makan. Kedai makan pun banyak. Tengah hari tadi makan dah daging. Jadi anytime lah. Anytime. Anywhere kalau kat Malaysia. Dan Itu satu. okey. Yang keduanya pula ialah sebab harga di sana lebih murah dan kita dapat bantu orang lah. Jadi contohnya macam katakanlah orang tu dia nak buat korban. Tapi dalam simpanan dia mungkin ada 5-600. Okey. Jadi dia rasa macam kalau buat kat Malaysia tak dapat. Satu bahagian 700-800. Betul sekarang. Jadi kalau kita buat Kemboja tawarkan lebih kurang 300. Ataupun kadang-kadang pernah sampai 280 je, 270. Ataupun paling-paling pun 3,5, itu pun paling mahal lah, 3,5. Jadi contoh je lah. Jadi bila dengan ada RM500, 300 dia boleh dapat, dia buat untuk dia. Soal lepas lah untuk dia. Kadang-kadang mungkin dia ada 2-3 ribu. Baik. 2-3 ribu tu kalau kat Kemboja dah boleh buat untuk 7 nama. Tapi kalau kat Malaysia mungkin boleh taruh boleh buat 3 nama je. Tapi kalau kat Kemboja boleh seko terus. Jadi lebih mana hasrat dia untuk menggunakan korban tu tercapai lah. Dengan kos yang lebih rendah. Saya sebelum kita pergi kepada soalan Mekah, saya tengok Amin banyak soalan pasal Mekah. Tapi saya suka untuk kita fokus kejap kat Kemboja ni sebab isu Kemboja ni banyak Ustaz. Bila Ustaz kata tadi berkaitan tentang murah, affordable dan lebih orang tu memerlukan. Saya suka Ustaz gariskan ataupun highlightkan berkaitan tentang yang dikatakan setempat tu bila kita nampak daging tu disembelih. Betul. Sebab tuan-tuan kena ingat yang kita punya penyempadan negara ni, baik beza Malaysia, beza Indonesia, beza Kemboja, ini semua penyempadan daripada orang-orang yang koloni ataupun penjajah. Kita dulu semua duduk satu tempat. Jadi bila dikatakan bahawa buat kat luar negara ni dan kita ingat setempat tu Malaysia, agak kurang tepat. Sebab setempat tu maksudnya kita nampak si darah tu mengalir. Bukan kita duduk Johor buat kat Kelantan, itu pun dah bukan setempat. Bukan setempat. Dah outstation. Dah outstation juga. So sama je kaedah dia, betul Ustaz? Betul. Okey, soalan Kemboja sikit Amin Teruskan. Ustaz, apa cerita orang Kemboja, seorang makcik Kemboja duk kata kita pemalas, Melayu pemalas. Diorang ni pemalas ke tak? Diorang tu Kemboja ni miskin negara diorang pemalas. Macam mana Ustaz? Jawab Ustaz. Okey, jadi janganlah kerana makcik tu seko kan. Rosak makcik-makcik yang lain. Rosak makcik-makcik yang lain pun sama juga. Jangan samakanlah kan. Kat sana ada ramai janda, ada yang muda, ada yang tua. Yang makcik ni tua ke muda? umur menopause tu. Jadi kita abaikanlah. Dia seorang je. Tapi apa yang makcik tu cakap ada yang betul, ada yang tak betul. Kita kena terima dengan positif lah. Cuma saya secara pribadi saya tak setuju lah apa yang dia cakap tu. Cuma malah nak glamourkan dia lagi. So kita stop lah. Baku sampahkan isu tu. Jangan cerita lagi lah. Jadi maksudnya Kemboja dan kemiskinan tu real. Ya. Tapi kenapa miskin Zat? Kalau dia orang miskin, kalau miskin equal tu malas, dia orang malas ke Zat? Tak juga. Dia orang negara lepas perang. Satu. Kemboja. Jadi dia negara baru nak bangkit balik. Jadi negara baru lepas perang ni memang education pun rendah. Kesedaran, kebersihan dan sebagainya pun rendah. Everything rendah lah. Satu. Yang keduanya, Kemboja ni, diorang ni tak macam kita. Kita ada jabatan agama, kita ada sultan, kita ada raja, kita ada mufti yang membantu menjaga kebajikan masyarakat orang Islam. Tapi kat sana tak ada. Jadi dia harapkan macam NGO yang collect zakat, yang jaga wakaf. Jadi diorang kuasa pun tak ada, peruntukan daripada kerajaan pun tak ada. Dan mereka ni adalah kaum minoriti. Negara dia negara Buddha. Jadi negara agama lain lah. Maknanya keutamaan negara mereka bukanlah untuk orang Islam. Jadi bila kita datang support atas dasar akidah yang sama, jadi benda tu banyak membantu mereka lah. Bukan orang Islam je miskin. Sebenarnya rata-rata penduduk sana semua miskin. Cuma kadang-kadang kampung orang Islam sebelah dia ada perkampungan banyak budak-budak tiba-tiba satu Islam. Jadi yang Islam je kita bantu. Memang orang-orang budak pun rasa jealous jugalah. Tengok mentang-mentang orang Islam. Jadi diorang pun ada juga yang secara tak direct masuk Islam juga kerana tertarik dengan bantuan masyarakat luar atas tiket akidah. Ya, betul. Saya nak tutup soalan ataupun cerita pasal Kemboja ni dan nak pass baton kepada Mekah ni dengan satu pengalaman saya sendiri. Pergi Kemboja, pergi ke Vietnam, pergi ke Thailand, negara-negara yang umat Islam minoriti. Tuan-tuan pun tak dapat tidak, memang ada bias. Bila mana negara tu pentadbiran dia bukan Islam, mereka akan lebih bantu yang majoriti lah. Sebab untuk undi, untuk popular, yang majoriti tu bukan Islam. So masyarakat Islam terpinggir dengan secara sistematik. Maksudnya memang keadaan tu membuatkan negara-negara kafir ni, tak maksud sebut negara kafir, menganak-tirikan minoriti Muslim ni. So bila kita datang tolong, antaranya Ustaz, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, saya tolong ke negara Chad.
Okey, negara Chad. Bila mana kita tolong orang Islam, betul tak kata, orang non-Muslim pun nak masuk Islam sebab nak dapat makan daging. Nak dapatkan kelebihan, nak dapatkan nikmat sebagai seorang Muslim melalui korban. So, ini adalah perjuangan akidah. Betul Ustaz? Ada satu hikmah lah bila kita buat kalau negara ada orang kata tak function tak apa. Lebih-lebih lagi kalau kita buat di negara bukan Islam. Dan tentu dia akan menambahkan lagi orang kata keterbukaan untuk terus membantu, dan juga itu juga salah satu dakwah. Betul. Cuma kalau kita nak sebutkan tadi, kalau di luar negara berapa banyak negara-negara yang macam One Nation sebelum ni dah pernah sertai, dan contohlah mana yang orang kata demand yang paling tinggi tu. Apa ni sebenarnya semua demand ada. Memang tak tercukup lah kita nak bagi-bagi kan. Yang paling banyak kita bagi kat Kemboja sebab dia ada sistem, dan kita dah nak dapat lembu tu mudah, nak agihkan pun senang. Kira tim ustaz dah siap lah ke sana. Dah ada tim dah. Dah ada tim lah. Senang lah. Tapi yang kata hari ni kalau kita buat korban luar negara ni, banyak isu yang kata itu sekadar collection je, satu dua ekor lembu je. Memang benda tu memang terjadi ke Ustaz? Saya tak pastilah yang lain-lain. Cuma kami punya NGO memang kami tak ada third party yang uruskan. Memang kami sendiri pergi, kami sendiri yang check lembu, dan kami sendiri yang sembelih, dan agihan pun kami sendiri yang buat. Maksudnya benda ni boleh berlaku bila ada third party ataupun agent di sana yang menguruskan. Dan orang di Malaysia tak pergi tengok. Boleh jadi tak ada wakil NGO, tak ada wakil kat sana. So boleh kita kata punya handphone ni semua orang. Aku baling handphone kau mingang. Tu. Okey, pergi. Boleh kita kata Ustaz, saya tak tahu ni. NGO Ustaz, One Nation setakat ni dapat hantar video, dapat tunjuk bukti. Seorang satu dapat. Seorang satu video. Alhamdulillah. Berapa tahun dah Ustaz buat ni? Kita tahun ni tahun ke-13 lah. 13 tahun berjaya deliver, tak ada isu. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Walaupun time COVID. Time COVID tu kita tak dapat hantar wakil lah. Wakil dari Malaysia. Tapi kita sebab dah sebelum ni dah ada wakil orang tempatan. So dia dapat hantar gambar video semua. Cuma sabar je lah, video tak high quality tu je lah kan. Itu je lah. Tapi yang penting sampailah. Wujudan bukti tu penting. Dan ianya berlaku. Sama ada kualiti video tak ada, selagi mana tak pakai green screen tu, selagi tu elok lah. Kan? Tapi kan cerita pasal gambar ni kan, sebenarnya dulu kan, kalau 10 tahun lepas kita buat, orang tak kisah pun, orang tahu nama, bagi duit tahu nama dah. Ya. Cuma baru-baru ni lah orang nak tahu gambar lah, apa sebab dia lah. satu kes lah. Saya tak sebut lah mana-mana kan. Dia kena saman pula. Bukan saya takut saman tapi malas nak berurusan dengan isu perundangan. Kes korban di luar negara yang mana kantoi lembu ataupun sembelihan tu diulang-ulang, ditukar je nama. Lembu yang sama sebab orang tengok tompok dia sama. Itu isu dia Ustaz. Saya benda tu pun macam Rahmat sebut, ada pengalaman juga. Kawan saya yang belajar di Madinah, dia memang menguruskan satu syarikat travel yang diamanahkan kepada dia. Jadi dia dah ada allocate dalam satu kandang tu 30 ekor. Dan dia letak banner dia, letak banting dia, dan dia buat video. Kawan dia datang, pergi sembelih. Jadi on the way dia nak pergi ke tempat nak sembelih, sebab tempat kumpul kandang kat luar, sembelih dalam lah, lebih kurang tak jauh sangat lah. Lebih kurang 50 meter. Dia pun pergi dalam, tinggal lah kat luar tu dalam 20 ekor. 10 dah bawa nak pergi sembelih, ambil video kat dalam pula. Sambil-sambil dia tengah buat video kat dalam ni, yang memang kambing dia, tiba-tiba dekat luar tu, yang kambing ni tadi tu, kambing yang buat untuk akikah ni, ada orang pula lain datang, travel yang ada jenama besar. Kita pun terkejut, tapi bukan orang Malaysia lah, orang Indonesia. Bawa banner, bawa kamera. Inilah kambing akikah kami apa. Padahal kambing tu tadi member ni punya. Yang sembelih ni. Yang sembelih tadi ni, yang kawan saya punya. Jadi dia pun keluar, Mas, mana boleh buat macam ni Mas? Kalau kabut dia ambil. Dia pergi pula kat tempat lain. Wallahu alam sama dia dibuat ataupun tidak, tapi cara tu dah confirm salah lah. Yelah. Kan dia membuat satu video mengatakan kalau melalui akad pun benda yang dia nak bagi tahu kat orang tu bukan hak milik dia. Ya. Kan. Boleh dia tak boleh nak kata okey tak apa, kita sebenarnya lain ni nak buat mock up je. Betul. Dia tetap ada penipuan. Jadi benda ni memang banyak berlaku dan pernah dibongkar satu ketika dahulu berkaitan dengan akikah scam ni, sehingga kan travel yang terbabit cari orang ni, bukan di Malaysia ni, ejen dekat Arab sendiri pun cari mamak dekat Mekah, cari mamak ni. Mamak ni student budak lagi cuak dia bongkar kan untuk tunjukkan kebenaran. Alhamdulillah buka kesedaran dekat orang Malaysia untuk faham, tak semua boleh percaya. Cari lah sampai tahap dia terpaksa balik Malaysia kejap. Jadi cerita ni panjang tapi dah berhenti lah. Cuma story tu masih dekat Facebook, cuma dia hide. Dan saya ingat awal tahun hari tu dia dah mula publickan balik.
Post tu sebab dia pun dah ada kawan-kawan pengaruh dah ada. Dia kata okey aku tak payah takut apa dah sebab ini memang betul yang berlaku. Dan masih lagi terus berlaku hari ni. Sebab itu orang yang macam ustaz buat betul-betul ni orang tak percaya. Macam Rahmat kempen akikah ke korban, orang akan persoalkan. Sebab apa? Sebab kerana nilai setitik. Betul. Tapi nak kata nilai setitik pun tak agak ni dah semangkuk banyak. banyak. Mat, yang buat ni bukan kecil-kecil anak punya syarikat. Bahkan bawah tu dia senarai pula apa. Kan? Laporan pun ada dekat pihak polis. Kita bukan cakap apa, memang ada data pihak polis. Kalau tengok dalam social media dekat berita-berita utusan ke apa, banyak scam korban, scam akikah, polis siasat 13K, 14K, semua ada dalam media sosial. Jadi kita bukan buat satu tuduhan kan. Memang benda tu dah berlaku. Jadi macam mana cara Ustaz nak ulah isu dia sebenarnya kan kadang-kadang syarikat-syarikat yang besar kat Malaysia ni dia pakai third party untuk kendalikan. Jadi dia cuma collect okey. Dia tanya dengan ejen ni. Okey, kamu boleh buat tak 100 ekor? Boleh. Lepas tu yang ni pula boleh buat 100. Ni 100. Jadi ada yang betul, ada tak betul. Okey. Jadi dia kena turun ground untuk masalahnya bila main subcon ni. Main subcon ni Rahmat dapat projek bagi Kak Amin, Amin dapat angin, projek pada Halim. Jadi main subcon ni memang masalah. Tapi itu juga memudahkan urusan sebenarnya. Dia subcon kepada ejen yang dipercayai dan saya faham. Ejen yang kita pakai tu, contoh kameraman yang kita pakai, mesti syarikat-syarikat yang pakai juga khidmat kameraman ni. Macam tu ke ejen yang menguruskan kambing dan lembu ni. Orang lain pun pakai juga. Tapi soalnya orang tu kita kenal, faham tak faham, amanah ataupun tak amanah, itu makna kata Trevor boleh kata, saya dah berlepas saya bagi kat dia je. Key point dia ni. Macam mana key point dia Ustaz Alim. Saya rasa Ustaz Alim sebut ni. Key pointnya adalah kita pun kena turun. Kita kena turun. Tengok betul-betul ejen tu buat ataupun tidak. Jadi itu macam saya memang tiap bulan pergi ke Mekah ataupun hampir tiap bulan dan saya akan jaga saya punya tim-tim dekat Mekah tu. Kita buat akikah tiap bulan. Jadi sampai musim haji jalan operasi macam biasa, orang yang sama, operasi yang sama, tempat yang sama. Tadi kita cerita pasal negara minoriti Muslim. Sekarang negara majoriti Muslim tapi kita dah buat korban, dah buat akikah. Soalan Piu Amin tadi Min. Pasal korban kat Mekah ataupun akikah kat Mekah. Macam berkaitan dengan akad, kenapa nak buat kat Mekah, kat sana orang kaya-kaya dah semua dah biasa makan daging. Kemudian gambar korban ni, dia akikah tak masalah. Korban ni lah. Kita tengok macam syarikat akikah ni, saya pun ada di review 2-3. Kita tengok macam start PKP tu macam bercambah tau. Akikah itu, akikah tombol pintu, akikah lampu, akikah rahmat, akikah tu. Dia macam-macam nama tau. Korban mungkin orang tahu korban one time je lah. Akikah ni banyak sangat syarikat sampai buat billboard pula kan. Jadi kita nak cerita ni semua buat kat Mekah. Dia trigger orang, sentuh hati orang untuk buat kat Mekah. Orang kata buat kat Mekah bagi makan orang susah, tapi kat mana orang susahnya? So kita nak tanya benda tu juga. Ada dua tarikan utama lah kita buat kat Mekah ni. Yang pertama sebab fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, bekas mufti Mekah, dia menyatakan bahawa setiap amalan yang dilakukan di tanah haram, sama ada dalam masjid, luar masjid, asalkan tanah haram, akan digandakan 100,000 kali ganda. Jadi bayangkan kita cuma akikah seekor kambing, tapi pahalanya seolah-olah macam 100,000 ekor kambing. Jadi memang wow lah kat situ. Itu yang pertama. Yang keduanya memang harga dia pun lagi murah. Betul. Contoh macam kita boleh tawarkan harga dalam 3,500, 400 untuk seekor kambing. Sedangkan kat Malaysia seekor kambing 800, 1,000 kan. Jadi jauh beza lah. Untuk kita buat kat Mekah tu jauh lebih murah dan pahalanya berganda-ganda. Itulah antara faktornya lah kita bukanlah jadi point lah untuk tarikan untuk orang buat kat Mekah. Tapi macam mana pun buat kat tempat sedia lagi baik. Itu harus difahami lah. Ini lebih pada nak ambil berkat ke ataupun tak cukup duit ke tapi nak buat juga cepat. Mungkin itulah asasnya. Okey, seterusnya tentang kat Mekah ramai orang kaya. Betul, memang orang Mekah banyak kaya. Cuma di sebalik orang kaya-kaya tu ramai juga orang miskin. Betul. Dan sebenarnya saya kalau bawa jemaah, saya suka bawa mereka ke tempat kita agihkan, kita sembelih, kita lapah dan kita agihkan terus daging-daging tersebut ke perkampungan-perkampungan orang miskin. Jadi kat Mekah tu ada kawasan Aziziyah, ada kadang-kadang kita pergi ke kuartus pekerja-pekerja Masjid Haram, ada kuartus 6,000 orang di situ. So kita pergi ke kuartus kita bagi. Tapi kita bawa berapa ekor je. Jadi memang sikit je yang dapat. Sedangkan penduduk situ 6,000 orang. Betul. Jadi memang tak pernah cukup lah. Bawa 20 ekor kambing habis. Dalam masa 2 minit habis. Bawa 30 ekor kambing pun 2 minit habis. Bawa 100 ekor kambing pun 2 minit habis. Jadi memang tak pernah cukup. Memang Allah Ta'ala takdirkan lah
memang pasti akan ada orang miskin dekat Mekah, sama ada dia orang asal Mekah ataupun luar. Tapi kebanyakan luar lah, Pakistan, Bangla. Yaman. Mereka tu adalah pekerja-pekerja bawahan yang kadang-kadang masa PKP, masa COVID tak ada job. Nak balik lagi tak ada kerja. So dia stay je lah. Stay pun harapkan kita punya akikah tu je lah. Jadi maknanya dakwaan kata kat Mekah tak ada orang miskin, banyak orang kaya je. Dakwaan tu mungkin kurang tepat lah. Ya, betul. Separuh masak. Jadi sebab itu kalau kita sebut pasal bagi makan kepada orang ni, Mat, dalam hadis Nabi pun Nabi sebut al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga tu rindu kepada 4 golongan, salah satunya mut'imul ji'an, bagi makan kepada orang. Dan Nabi pesan juga kepada kita yut'imut ta'am, bagi makan kepada orang. Dan Nabi sebut at'aman nas at'amallahi mal qiyamah. Bagi manusia makan dekat dunia, Allah Taala bagi makan hari akhirat. Jadi One Nation, agak-agak apa yang One Nation sediakan untuk kawan-kawan kita yang menonton ni, macam mana mula nak bagi makan dengan cara bagi korban akikah ni? Sebelum saya jawab lebih jauh, saya kena istighfar dulu lah. Astagfirullahalazim. Sebab benda ni semakin lama semakin besar. Dulu One Nation asalnya kita buat ni atas dasar kebajikan. Tujuan kita nak bagi diorang makan. So nak minta sedekah je mungkin tak cukup lah. So kita tawarkan, kita besarkan lagi, buat akikah dan buat apa-apa lah. Jadi tapi dalam masa sama kita ada keuntungan lah untuk buat pengurusan dan sebagainya. Dan malah keuntungan tu kadang-kadang kita akan agihkan balik pada masyarakat yang memerlukan. Baik. Cuma kadang-kadang bila banyak sangat ni, jadi kita dah ada ejen dan sebagainya. Dah ada kos pengurusan. Takut kita punya highlight tu lebih pada keuntungan pula. Faham. Seekor untung apa, so kita kira balik banyak. Jadi sebenarnya tujuan asal dia adalah untuk membantu masyarakat. Sama juga buat Kamboja, apa semua. Kadang-kadang kita macam terpaksa bersaing dengan syarikat-syarikat. NGO dia tahulah dia non-profit organisation. Jadi apa kita buat, asasnya dia punya kiblat dia adalah untuk bantu masyarakat. Kalau ada untung pun kita akan kembalikan balik pada masyarakat. Faham. Tapi sekarang ni dah ada unsur-unsur keuntungan dan sebagainya, dan itu sebersikit mencabar ataupun menjadi dugaan kepada kita yang melaksanakan, sebab ada habuan tu. Itulah kita punya target. Jadi saya suka bila mana Ustaz Halim dengan jelas menyatakan bahawa adanya untung, tapi untung itu digunakan untuk pengurusan, dan lebihan tadi Ustaz Halim sebut mereka akan bagi balik, give back to the society. So saya rasa itu jelas kat sini. Tapi Ustaz Halim senang, dia ni pun buat macam bentuk perniagaan, seperti mana syarikat kat luar buat perniagaan. So dia bentukkan perniagaan, tapi untung tu balik kepada society dan juga balik kepada NGO. Itu saya rasa lebih baik pada kita beli kepada syarikat yang yelah dia bayar zakat, tapi untung-untung lah. So baiklah kita menyokong perniagaan yang di belatar belakangkan NGO berbanding tapi selagi mana NGO tu jujur lah. So kat sini Ustaz Alim beritahu dia transparent, dia tunjuk, dan dia pun pernah beritahu lebih awal. So saya rasa okey. Cuma Masa Amin tadi Ustaz, apa contoh program ataupun produk ataupun mungkin kata-kata skim yang One Nation boleh cadangkan dan dia nak join? Betul. Okey, itulah. Saya nak cakap pun segan kan, nanti kau yang akan bisnes. Cakap je. Okay, antara yang kita buat dekat Mekah, kita buat akikah yang korban lah. Akikah korban. Lepas tu kita buat pack makanan. Pack makanan untuk kita makan untuk orang buka puasa. Ataupun tak buka puasa pun tak apalah, kita bagi je lah pada semua tu. Lepas tu kita ada juga buat wakaf Quran. Wakaf Quran ni dia sebenarnya kita hanya boleh wakafkan Quran yang dicetak di Madinah, Quran daripada kilang Madinah. Tu saja. Quran yang lain tu bukan tak betul, tapi dia nak iktiraf chop, ada hologram dan sebagainya. Yang itu ramai tak tahu. Jadi kat luar pintu Masjid Haram, Masjid Nabawi, ada jual pakai wheelchair dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya tak tepat. Tak pastilah. Saya tahu, tak tahulah berapa lama dia boleh masuk. Dia kadang-kadang kita masuk Quran dalam tu 2 minggu, lepas tu dia kena keluarkan balik lah. Dia akan check, ini bukan Quran yang betul-betul original. Dia kena beli yang dekat kilang Madinah, tu yang original tu. Dia ada hologram dia. Hologram. Lepas tu yang boleh masukkan susun sebenarnya ialah pekerja masjid saja. Yang pakai baju macam apa ni? Dia pakai baju macam bodybuilder tu kan. Bodybuilder je. Yang tu je yang boleh susun sebenarnya. Kita tak boleh. Walaupun ada chop. Maksudnya bila tuan-tuan perempuan nak wakaf Quran di Madinah, di Mekah, kena ikut saluran betul. Macam mana kita pun ada KDN yang check Quran tu ikut spek ke tak. Diorang pun ada badan mereka yang berautoriti untuk check. So wakaf Quran tak scam, tapi boleh kata banyak yang scam sebab tak ikut spek. Ya, betul. So ikut cuma Ustaz patah balik pasal korban. Dah lari jauh ni. Quran lah korban.
Okey. Sekarang ni One Nation fokus korban mana Ustaz? Negara mana? Okey, tahun ni kita macam biasalah kita akan kekalkan di Kemboja. Kemboja. Tahun Dan- ke-14 Tahun ke-13 tahun ni. 13, sorry. Okay. Jadi kat Kemboja tu dulu kita pergi ke kampung-kampung. Lepas tu kita dah tukar konsep, kita pergi kat satu dataran yang luas. Lepas tu kita sembelih kat situ. Lepas tu orang kampung yang datang yang collect untuk bawa balik kampung dia. Oh, maksudnya contoh Ustaz sembelih dekat Kuala Lumpur, orang Sungai Buloh mai sini ambil yang dah tadi Orang sembelih. Melaka datang, orang Pahang datang. Faham. Dia, Sebab- dia isu pemilihan lembu korban ni pula. Saya nak ambil contoh orang kat sini, dia nak tahu lah segi gambar, video dia lah. Tapi kalau macam Ustaz pergi ke sana untuk pilih lembu korban, pilih dulu daripada Malaysia dulu ke ataupun sampai sana baru pilih? Kita dah ada wakil Okey. untuk belikan. Jadi biasanya kita akan beli, kalau kat Kemboja lah, kita akan beli dekat Laos ataupun dekat luar daripada kawasan tersebut. Sebab diorang tak ada lembu. Okey. Diorang tak makan lembu sangat. Jadi lembu tak ada dalam permintaan. Jadi setahun sekali je. Jadi wakil kita akan belilah. Lepas tu tapi bila dah sampai Malaysia, orang Malaysia sampai sana, kita akan check balik lembu ni okey ke tak. Macam arwah Isa sampai check gigi dalam tu. Dia check betul tak. Dia Apa cakap ni? betul. Ustaz cerita sikit Ustaz apa arwah Isa ni Ustaz? Arwah Isa ni adik angkat saya lah. Dia Orang Kemboja. orang Kemboja. Adik angkat ke adik ipar Ustaz? Tak ada. Macam takut macam orang Kemboja. Yang tu kat Jangan kat ni yang best. So arwah Isa ni Ustaz Tak, jumpa. masa tu first time saya sampai sana, saya ada program dengan HIP TV. Saya jadi host rancangan tersebut lah. Jadi yang jadi ground handler, pembantu kita kat sana, Isa lah. Dia sebagai pengurusi NGO kat sana. Cambodia, Islam Cambodia, Cambodia Islam Supported Donation Association. SISDA. Jadi SISDA. dia presiden situ lah. Jadi kita berhubung dengan dia. Lepas tu dia bawa lah pergi tempat-tempat yang menarik untuk dirakam kan. Jadi kat situ dia kata, Ustaz boleh tak tolong buat akikah. Saya kata dia boleh. Berapa ekor nak? Dia kata dapat 10 ekor kambing pun jadilah. Sebab orang kampung situ tak pernah makan kambing. Dia nak memperkenalkan kambing pada kampung tersebut. Jadi Alhamdulillah berkat doa diorang mungkin makbul, saya first time datang situ saya dapat bawa 22 ekor. Masya Allah. Dia minta 10, saya dapat 22. Itu yang Subhanallah. lebih-lebih tu akhirnya terpaksa bawa kambing masuk dalam van. Ustaz dengan kru bawa kambing dalam van? Ya. Wow. Jadi sebab apa? Ni Sebab rare ni. nak sewa lori mahal sangat. Tak berbaloi. So lepas tu kita beli dekat kita nak pergi KL tapi terpaksa beli kambing kat Pahang. Jauh lah. Sebab kawasan tu tak ada kambing. Tak ada kambing. Orang sana tak makan kambing langsung. Dia tengok kambing tu macam tengok haiwan apa ni kan. Kita nak makan dia ke macam tu. Sebegitu Ustaz. Macam tu sekali. Kalau kadang-kadang tuan-tuan mesti tak percaya cerita-cerita macam ni kan. Sebab itulah tuan-tuan, kita jangan duduk dalam kelompok kita sendiri. Betul. Ataupun orang sebutlah minta maaf Dulu bila kita cerita pasal benda ni, orang bangsa tak faham. Tu yang panggil bangsa bubble. So sekarang ni minta maaf, ada satu lagi istilah Malaysia bubble. Bila kadang-kadang kita cerita luar negara ni, kata ya Ustaz ni penipu ni. Sebab kita dah biasa senang. Kita biasa senang, tuan-tuan kena Kita dah keluar. biasa senang. Okay, sorry lah sebab saya geram ni. Satu dah biasa senang. Yang keduanya salah informasi. Dan ignorance, sombong. Sombong. Betul. Salah informasi dan kita percaya apa yang ditulis kat media sosial tu je. Okay, tak apa, patah balik. So start dengan kambing dalam van. So Dia start yang suka lari jauh sebenarnya. Saya. tak ada lah. Entah tadi apa-apa tu. Okay, Okay. start dengan kambing-kambing dalam van and then okay. ke So jauh lah. daripada tempat tu pergi lebih kurang 7 jam. 7 jam. Cuma Dengan kambing tu makan minum berak semua dalam. Saya punya beg letak atas lantai kan. Lantai van tu basah. Basah dan air kencing dia. Bukan ustaz kencing Bukan. Kambing kencing. Air kencing kambing betul. Saya buang beg tu buang. Allah. Tak lah, tapi saya buang ada yang kutip beg tu. Yalah, mesti lah. Orang tak kisah. Diorang basuh-basuh diorang pakai bilik. And then ustaz pun berkenal dengan Isa 10 tahun bekerjasama sekali. Ya. Baru meninggal ke? Apa cerita Isa? Jadi apa 10 tahun lah. Tak bukan projek korban je tu buat. Kita buat macam-macam. Kita buat jalan raya, wakaf jalan, wakaf jalan, kita buat masjid, kita buat perigi, kita buat solar, macam-macam lah. Bekalkan air mineral, dia tapis air mineral. Lepas tu dia bekalkan pada orang kampung dan sebagainya. Jadi pada tahun 2020, pada tahun 2020 dia nak cari dalam ketika tu dah dekat musim haji ni. Jadi masa tu dia nak cari lembu. Nak share lembu untuk korban. Untuk korban. Biasalah lembu kat tempat tu memang tak ada. Dia akan cari kat mana-mana yang ada banyak dan murah. Okay, so dia cari-cari. Satu hari Jumaat, pagi tu dia call saya, dia kata, Abang Haji, saya nak pergi ni, cari lembu ni, kata. Jauh sikit lah. Saya naik motor je, kata.
Okay, saya kata dia, okey lah, selamat lah, insyaAllah. Nanti apa-apa update lah pakai voice message. Sekali lepas main Jumaat, hari tu hari Jumaat. Lepas main Jumaat, kawan-kawan dia telefon. Saya kat sana Datuk kan, dia panggil saya Datuk lah. Datuk, ini Isa sudah arwah. Hah? Baru dia telefon saya tadi. Ya, baru ni Datuk, baru ni. Dia kena langgar. Katanya accident. Dia accident dan dia meninggal on the spot. Ketika dalam usaha nak mencari lembu-lembu saya. Dan pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Masya Allah. Jadi Rahmat pun pernah jumpa dia. Dan ramai lah saya pernah buat Heliza pernah jumpa dia. Heliza Elmi dan kawan-kawan dan semuanya. Dan masa dia meninggal tu, kawan-kawan hantar gambar lah. Gambar dia senyum. Senyum yang bukan sikit-sikit nipis-nipis. Dia memang senyum sengih. Mayat. Memang orang kampung pun pujilah, dia punya kubur wangi lah, apalah. Memang sebab dia dalam usaha untuk buat ibadah korban. Mencari korban. Dia bukan itu hari itu saja. Bukan, itu kerja dia. Betul. Dia memang mengabdikan diri dia untuk kerja-kerja NGO. Allah. Jadi itu antara semangat kepada kita lah, pejuang NGO yang benar dan ikhlas. Sebab kita terpaksa berjuang dan kita terpaksa berada dalam satu arus yang orang lain ambil kesempatan untuk NGO ni. Sebab orang fikir bila masuk NGO boleh sama-sama untuk kita kembangkan pendapatan dan perniagaan kita. Sedangkan banyak sahaja orang-orang yang dalam NGO ni tulus ikhlas. Yang ikhlas, yang buat sehabis baik sampai mati dalam medan perjuangan NGO ni. Kalau sebelum ni tak ada apa pun, start PKP itu je orang dah mula tengok, dah tak boleh berniaga, start ini collect duit orang, akhirnya nama buruk pada NGO. Dan akhirnya kadang-kadang ada juga pihak-pihak auditor pun dah jadi macam takut lah nak bekerjasama dengan NGO, takut dia orang akan dibersalahkan. Sedangkan kita buat kerja yang betul. So kena tukar mindset kita bahawa kita berjuang untuk memberikan manfaat pada manusia, kan? Walaupun ada, tak semualah yang rosak dan juga jahat di sana. Baik Ustaz, jadi tahun ke-13 ini korban di Kemboja macam biasa. Ustaz, saya tanya, Ustaz jawab je Ustaz, jangan segan lah Ustaz. Berapa harga package Ustaz untuk lembu? Product placement lah. Terus ini. Terus. Tonton dah dengar cerita Isa pun malas lagi nak korban. Engkau korban gangang. Okey, apa ni cerita pasal harga korban kita tak keluarkan lagi sekarang ni, setakat ni lah. Tak keluar lagi. Sebab dia ikut harga semasa tak? Average satu harga semasa, yang keduanya kerana duit kita pun ringgit melemah. $dolar kan. Dia sebenarnya lebih kurang $70 lah. $70. Satu bahagian untuk $70. Kurang lebih dalam 300 lebih sikit lah. Oh, lagi rendah daripada semalam kat Turki. Turki? 136. Cuba jangan buat lawak yang orang tak faham. Orang kat luar tak faham lawak kau ni. Okey saja. Saya pun buat ketawa. Okey. So dalam lebih kurang $70. Ini nama ni inside joke Ustaz. Inside joke. Jadi dua orang je bang. So $70 korban. Saya sebenarnya dah tahu jawapan. Tapi mungkin Ustaz jawapan yang lain. Kenapa saya tahu jawapan ni? Sebab saya memang follow rapat Ustaz Alim ni, tuan-tuan puan. So saya tahulah kerja dia, tahu dia punya usaha. Ustaz. Ya. Saya perasan ada geng-geng yang ikut Ustaz di korban dekat Kemboja. Ni yang rasa banyak songeh sangat ni, yang buat seekor lembu ni, buat seekor lembu korban dengan Ustaz Alim, beli tiket follow sekali. Boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh ikut sekali. Kita alu-alukan. Memang saya tak tahu offer, siapa nak ikut saya boleh tengok sendiri, dia merasai, dan memang bila lepas balik lain lah. Dan kita bagi peluang untuk dia sembelih sendiri. Dia sembelih sendiri. Maksudnya kos yang dia kena tanggung duit flight dia lah. Sekali lah penginapan. Biasanya saya ambil dalam $300 lah untuk ni mahal pada $136. Tak, $300 tu ni kos 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Itu sekali lah pasal jalan kat Turki sekali lah, berhari raya di Turki. Apa? Kemboja. Berhari raya dan berjalan ke Kemboja lah. Sekejap, aku pening sekejap. Minta maaf, saya ada masalah dengan Rahmat tentang harga. Saya tak boleh dengar dolar. Saya dengar dolar saya rasa macam marah. Okey, jadi kita ulang balik aja. Maknanya peserta boleh bayar, maksudnya package untuk bersama 4 hari 3 malam tadi ke Kemboja. Jadi bagus juga, boleh dijadikan sebagai ikutan pada telus travel ataupun NGO ataupun mana-mana yang mengusahakan projek korban luar negara. Dia nak bagi rasa macam betul-betul trusted. Dia bayar, dia minta bayaran ataupun buat satu package yang paling minimum kepada peserta untuk join dan tengok. Dia boleh berjalan dekat luar stesen, boleh tengok ibadah korban. Wow, nice. Macam biasa saya bawa orang pergi Mekah kan. Kalau pergi Mekah dia nangis sebab kerana dosa-dosa dia. Tapi kita bawa dia pergi Kemboja menangis juga. Tapi kerana kesusahan
orang lain. Orang Islam kat sana. Dia betul risau lah. Jadi dia rasa balik lain macam lah. Susah sebenarnya. Satu benda yang susah yang kita nak buat, bila kita menangis kerana kesusahan orang lain, kita menangis kerana kekurangan orang lain, itu jarang. Itu mungkin ada zaman sahabat kan. Kalau zaman sekarang ni kita menangis sebab kehilangan orang tersayang, kehilangan menangis sebab duit kita tak ada, semua kita. Tapi jarang kita menangis, jarang kita rasa sedih, rasa monyok untuk orang lain. Tapi benda ni tak boleh dapat kita tengok sekadar ceramah-ceramah tazkirah, tak boleh. Kita kena tengok on view, visual kita tengok. Allah gitu. Buat akan rasa sebab, sedih. So perasaan tu mahal, Mat. Betul. Perasaan kerana orang lain itu mahal, sebab tak semua orang rasa. Sebab tu barangkali Ustaz, saya rasa bila orang dah ikut trip Ustaz ke Kemboja ni, akhirnya mereka sendiri menjadi sukarelawan untuk One Nation. Biasanya macam tu lah. Biasanya tu kan. Boleh ubah hidup, Mat. Ada seorang tu, hamba Allah ni, dia memang condemn lah kerja-kerja. Dia kata buat apa kita bantu orang Kemboja. Kampung kita pun banyak orang miskin. Dia cakap okay, saya cakap okay, jom kita pergi sana. So dia pun pergilah. Bila dia pergi, betul lah Ustaz, walaupun dulu dia macam hater lah, gila-gila punya hater, tapi terus berubah lah, swing habis 180 degree tu berubah. Tu dia kata okay, sejak daripada tu memang dia buat banyak lah korban untuk kat Kemboja dan luar negara. Sebab susah-susah orang miskin kat tempat kita masih boleh makan daging lagi, boleh cek burger lagi. Tapi susah-susah diorang memang hardcore, memang susah lah. Betul. Lagipun dekat dengan kita, Mat. Dekat sebenarnya Kemboja, Thailand, Singapura, dan itu semua Nusantara dulu. Betul. Kita berada dalam satu region yang sama, cuma dipecah-pecahkan macam Rahmat sebut tadi, kolonial. Jadi sebenarnya rasa kita, jiwa kita sama dengan mereka. Mungkin kulit kita, bahasa kita pun kurang lebih dengan mereka. Jadi ini saya rasa bukan kempen dan product placement semata-mata. Tapi sebab ni produk-produk yang ataupun kefahaman kita nak bagi tahu macam mana nak hidupkan rasa aku perlu bantu orang lain dengan cara ibadah korban yang memang semua orang buat. Kan? Dan satu lagi, Mat, mungkin boleh komen daripada Rahmat dan juga Ustaz Alim. Orang kata dah buat korban dah tahun lepas, 2 tahun lepas. Orang fikir korban ni just sekali one time. Okay, sebenarnya one lifetime. So macam mana sebenarnya ni? Okay, sebenarnya ibadah korban ni adalah dalam mazhab Syafi'i adalah sunat muakkad, sunat yang sangat digalakkan. Okay. Tapi dalam mazhab lain ada yang menyatakan bahawa hukumnya adalah wajib. Saya pernah tanya dengan sekumpulan rakyat Bangla, orang Bangla lah, yang ilmu tinggi sikit ni, saya sembang-sembang dengan dia kat masjid. Apa hukum korban? Dia kata hukum korban adalah wajib bagi pandangan mazhab mereka. Sebab tu dia orang struggle untuk buat korban tiap-tiap tahun. Betul. Kita pula, kita agak sunat. Lepas tu bila tanya, jom buat korban. Oh, saya dah buat dah Ustaz tahun lepas. Tahun ni tak buat lah Ustaz. Sebab apa? Sebab bajet lari lah. Lagipun tahun ni sambil menunjukkan iPhone 15 dia. Allah. Kata tak ada duit tapi baru beli iPhone 15. Contoh kan. Betul. Okey, lepas tu kita kena faham. Contohlah ni sunat muakkad. Walaupun dia hanyalah sunat, tapi dia bukan sebarang sunat, dia sunat muakkad. Contohlah Amin, saya katakanlah seorang pak imam tu dia sembahyang Zuhur tiap hari dekat masjid. Tapi hari ni dia tinggalkan tahiyat awal. Makmum boleh marah tak? Dia sembahyang Zuhur tapi tak buat tahiyat awal. Untuk kali pertama. Untuk kali pertama. Makmum boleh marah tak? Makmum rasa macam tak boleh nak marah juga lah. Apa ni Pak Imam tak sembahyang Zuhur, tadi Zuhur kenapa tak tahiyat awal? Kata tu kan sunat je. Okay. Jadi hari ni dia cakap kita boleh terima. Besok dia ulang balik. Sampai seminggu. Agak-agak makmum nak sembahyang lagi tak dengan dia. Pecat. Apa ni Pak Imam tak nak tahiyat awal kan? Jadi sama juga macam sunat muakkad kita ni. Tahun ni tak buat, tahun depan tak buat lagi. Tahun tu tak buat lagi. Mana boleh, kita kena buat tiap-tiap tahun. Ya, betul. Dan pengalaman saya lah ni kalau mungkin terambil masa sikit. Pengalaman saya jumpa orang yang buat korban ni, makin tahun makin kaya. Ada seorang hamba Allah ni, saya ingat lagi nama dia Amir. Nama penuh dia saya tak nak sebut lah. Amir ni, dia ni dulu nak sembelih korban. Dia tanya saya berapa? Saya kata 330 tahun tu lah. 331 bahagian. Lepas tu dia kata saya kena pecahkan tabung saya Ustaz. Saya kata tak apa, berapa yang ada je lah, bagi je lah. Lepas tu kalau tak cukup saya tambah. Lepas tu sekali dia bagilah duit 300. Tak cukup 30. Saya tambah 30, tak ada masalah pun. Sekali tahun tu dia kata Ustaz doakan saya kaya Ustaz. InsyaAllah kaya insyaAllah. Tahun depan tanpa pecah tabung terus dibayar untuk dia dan isteri dia. Dua bahagian. Dua terus. Lepas tu the next year dia buat untuk ipar dia pula dengan bapa mentua dia. Seekor tu dia buat. Lepas tu 2 ekor. Makin lama makin naik. Saya tengok orang geng-geng korban yang depan mata saya ni. Istiqamah ni. Yang istiqamah ni mula sikit makin lama makin kaya lah. Memang Allah nampak lah.
Sebab tu saya tanya dengan tok guru kat pondok, cerita benda ni, dia kata orang yang buat korban ni tak payah doa dah. Tak payah doa kaya, memang confirm kaya. Automatik jadi auto kaya. Kalau tak kaya duit, mungkin kaya sihat, mungkin kaya bahagia, mungkin kaya tak sakit. Dia akan, Allah akan bagi ganjaran. Sebab kelebihan korban ni sebenarnya dalam banyak-banyak ibadah ketika musim haji, apakah ibadah yang paling nombor satu? Paling besar apa? Haji lah. Haji lah kan. Haji, Tapi kalau yang buat haji, yang tak buat haji, korban. Ya, betul. Jadi korban ibadah sangat tinggi level dia. Ya. Jadi jangan lepaskan peluang lah. Betul. Setahun sekali je kot. Kalau kita nak sembelih-sembelih biasa, itu bulan-bulan biasa boleh. Tapi korban time raya haji ni special. Walaupun mungkin nilai dia sama, bentuknya fizikal sama, tapi di sisi Allah tu lain. Korban tak sama dengan sedekah-sedekah biasa. Jadi ambil peluang lah. Betul. Saya seronok kita bawa bab ni pada bulan maybe Rejab. Kan kita bawa bulan Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kita ada persediaan 6 bulan bagi yang menonton, yang mendengar. Dan kalau tak ada tindakan, kita rugi. Sebab itulah cara nak jadi kaya kan bagi mereka beriman. Tak salah untuk usaha yang lain, tapi ingat, dia konsep hidup ni, kita kena bagi dulu baru kita dapat. Bukan kita dapat dulu barulah kita nak bagi. So bila kita bagi dulu untuk korban tadi, insya-Allah, dan itulah janjinya, semangat kepada kita, Tuhan akan kayakan kita tahun demi tahun. Jadi bagi yang nak buat ibadah korban, akikah, nak simpan duit macam-macam pun boleh bincang, Ustaz. Saya ni kalau bayar ansuran boleh tak? Boleh, tak ada saya bayar masalah. ansuran sebelum sampai ke bulan ke-6 ni, saya nak bayar 100 dulu. RM50, RM50 cukup 300, 400 contoh. Kalau ada lebihan, bolehlah saya nak pergi ikut Ustaz, ataupun nak return balik. Boleh, tak masalah. Kita bincang. Kalau kurang, saya minta tambah balik, tapi jumlahnya dah sikit. Jadi boleh tengok pada skrin kita ni. Tapi hati-hati yang ada yang minta hutang dengan saya pun. Cuma saya ni ada ilmu nak tahu tu ikhlas tak ikhlas. Ada ilmu Saya ada ilmu, saya boleh scan pakai telefon je. Sambil saya tengah terbang, saya boleh scan orang tu. Orang tu ada ilmu apa, dia ikhlas ke tak ikhlas. Kalau menipu, saya boleh bau busuk. Menipu ni. Jadi saya takkan approvekan dia punya. So ini pusat rawatan Halim. Pusat rawatan Halim. Al-Halim. Tapi betul, memang betul. Ada yang telefon saya, Ustaz, saya nak sangat buat korban Ustaz, tapi saya tak ada duit. Ni lillah ta'ala, memang dia telefon saya. Nak buat ansuran awal lah. Bukan setakat ansuran je, hutang boleh. Hutang pun boleh Lepas raya haji, tunggu raya Cina pun bayar. Saya baru hutang ni risau. Saya baru hutang ni saya risau lah. Dan kalau boleh jangan kita cerita lah. Jangan bagi option Ustaz. Sebenarnya saya nak cerita kelebihan hutang. Kita tutup je lah. Kelebihan bagi hutang pada orang. Tak boleh. Bergaduh. Macam ada sejarah dia. Berdarah hati tu cerita USD parah lah. Tak boleh. Saya suka bila selain pada hukum, cerita pasal sunat muakkad korban ni, ataupun mazhab tadi, mazhab Maliki kah? Maliki kata wajib. Saya suka untuk kita faham bahawa semua mazhab sepakat bukan saja hukum, tapi berkaitan tentang apa manfaat orang yang berkorban adalah takarrub ilallah. Dia dekat dengan Allah. Tak nak ke kita dekat dengan Allah? Saya selalu bagi analogi paling simple. Orang yang dekat dengan CEO, dekat dengan Tan Sri, dekat dengan Datuk Sri, confirm akan dapat manfaat kepada diri dia dalam urusan dunia. Takkanlah satu hamba Allah yang dekat dengan Allah takkan dapat manfaat dunia akhirat bila buat korban. So tuan-tuan, kita malu tuan-tuan bila ada budak-budak form 2, budak-budak tingkatan sekarang dah mula menabur RM1 demi RM1 untuk dapat sehari. Tadi Ustaz kata $330, $70. Tuan-tuan, RM1 sehari takkan nak mampu. Betul. Saya tak boleh terima apa yang Rahmat sebut lah. Macam nak marah kita tak bawa korban. Sama lah. Dia masalahnya, emosi. Masalahnya saya berpihak pada netizen. Wah, kau nak langgarkan aku ke netizen. Saya berpihak kerana kita tak ada kesedaran, Mat. Benda ni dah dekat sebulan ya. Dan selalunya lepas Raya Aidilfitri barulah kita dengar pasal korban. Itu pun orang dah kempen. Orang faham tak? Orang kempen untuk buat korban, tapi orang tak educate lagi sekali. Tak didik masyarakat macam mana nak menyimpan. Ada tak saluran nak berhutang ke, bayar ansuran ke, sebab apa ke? Kita ni rasa tersentuh nak buat korban ni sebab apa? Selalunya korban ni ibadah eksklusif. Kau ada duit, buat lah. Aku tak ada duit. Aku pihak pada netizen, kau jangan marah aku. Yelah tu nak educate ni. Jadi kita buat conversation ni untuk bagi tahu kepada yang menonton, kita masih lagi ada 6 bulan masa untuk kita kumpul sedikit demi sedikit supaya kita dapat jayakan ibadah korban dengan cara yang mudah dengan One Nation. Siapa skeptikal lagi?
Orang yang dekat sini nak follow pun dia terbuka. Silakan. Apa lagi tuan-tuan? Janganlah marah. Apa lagi? Saya bersama dengan netizen. Cuma ada satu hadis Nabi lah. Ini kalau agak keras sikit kot. Nabi kata apa? Barang siapa yang mampu untuk menunaikan korban, tapi sengaja meninggalkan korban, maka janganlah datang ke tempat kami solat. Betul, jangan datang. Jadi maknanya Nabi tak benarkan orang tu pergi masjid bersama dengan Nabi untuk solat. Dan saya rasa itulah asas mazhab Maliki mengatakan wajib. Ya, dalil dari situlah menyatakan, ada ulama kata hukumnya adalah wajib. Jadi maknanya bukan Nabi kata jangan lepak-lepak kat kedai kopi kami, ataupun jangan lepak kat piknik-piknik kami. Jangan main rumah aku, tak ada. Tak ada. Datang masjid. Yang ini satu amaran yang keras. Kalau orang tu hati dia lembut, dia pasti akan terhangus lah dengan hadis ni. Itulah satu amaran yang kita ni kalau boleh nak jadi tetamu dia. Tetapi dah dapat ancaman, don't enter my masjid. Don't come. Ni don't enter ni jangan masuk. Okay. Bukan jangan saya datang ni. Mana masuk, come, enter semua tak boleh. Bukan dia sebenarnya gini. Orang datang get lost. Lagi dahsyat betul. Get lost. Ini agak keras lah sikit. Maksudnya satu ancaman yang Nabi bagi kepada orang yang berulang-ulang kali mendengar tentang pengajaran korban tapi sengaja mengelak. Bermakna menafikan kelebihan dan menghilangkan keimanan tentang keperluan berkorban. So kena jaga-jagalah. Dah banyak kali dah. Dan kadang-kadang kat surau masjid pun kita cerita ke korban ni. Saya ada satu benda saya cakap, masyarakat ni tak faham korban ni apa. Kita akan cerita kisah Nabi Ibrahim, kisah Ismail. Okey, sebab orang kalau raya korban, orang tak feel pun. Okey, saya simpelkan. Orang tak feel, betul tak Ustaz? Betul. Korban ni sebenarnya memanglah Qarabah tu dekat. Karib kan, sahabat karib, kerabat kaum kerabat. Mana dekat lah. Bila kita buat korban ni, kita kena dekatkan diri dengan Allah. Tapi korban yang macam mana? Sebenarnya lebih tepat ialah kopak. Maknanya kalau kau tak kopak, kau tak korban. Bagaimana Nabi Ibrahim AS, dia minta untuk korbankan anak dia. Memang kopak, babe. Dia dah tua. Dia dah tua. Tiba-tiba dapat anak. Mesti ada sayang gila. Lepas tu dia pula duduk kat Palestin, anak dia kat Mekah. Bila balik Mekah, jumpa Ismail. Tiba-tiba Ismail nak disembelih pula. Dia minta untuk dikorbankan. Kopak. Memang kopak. Jadi kopak, koyak. Ya, kalau kita lalui raya haji tapi kita tidak terkopak sikit pun, maknanya tidak ada makna. Maknanya sekadar raya, takbir, kemudian pergi semayang, khutbah, and then tengok orang korban. Itu lah. Dia belum, dia tak sampai tau. Sebab kalau hari fitri ada puasa, kita rasa macam lega lah. Tapi raya haji tak ada apa. Sebab tu orang tak faham. Kadang puasa Arafah pun orang tak buat. Kan? Tapi sedekah Arafah padu. Ada pengalaman. Tapi nak kata sedekah orang buat. Puasa tu orang ini pun lawak insight. Tapi benda-benda tu tak nampak tau Ustaz. Maksudnya kalau saya jumpa masyarakat pun, kalau cerita, orang macam tak sempat lah. Sebab bulan tu baru kita nak cerita pasal kelebihan Nabi Ibrahim apa semua. Kan? Ceramah berkaitan dengan korban dah dekat-dekat dengan korban. Tapi kalau orang kata, kalau sekarang kita buat ceramah korban, tak kena lah Ustaz. Sekarang kena Isra Mi'raj, Ramadan. Sedangkan kita boleh selitkan juga tentang kepentingan dan keperluan korban. Subhanallah. Betul. Macam orang perempuan contohlah kan. Dia ada mungkin ada 2-3 gelang ke. Tiba masuk raya haji dia kopakkan gelang salah satu gelang dia untuk dijadikan korban. Macam tu lah. Kalau kita lah orang lelaki, katakan kita ada 3 biji kereta, 1 biji kereta kita korbankan. Baru jadi rasa kopak tu sebenarnya. Tapi kalau tak mampu lah 1 biji kereta, mungkin sebelah tayar pun jadilah. Maknanya kita kena rasa macam impak, terkopak lah sikit. Baru betul raya haji tu. Baru betul nama korban. Kalau tidak, tak ada apa lah. Okey, Mat, kita ada banyak masa lagi, Mat. Sebenarnya kita dah pada penghujung. Okey, sikit. Saya nak ambil sikit sebelum Rahmat bawa bagi soalan penutup atau kesimpulan. Isunya sekarang, bila orang buat korban, orang akan berkira-kira tau. Okey, contoh satu bahagian. Kita satu per tiga simpan, bagi makan. Kan? Okey, isunya sekarang yang kita simpan tu ataupun yang kita makan tu lebih lagi daripada kita nak bagi orang. Sedangkan Nabi kata yang fadakhiru, yang kita simpan tu elok kita bagi juga. Sekarang ni dia lebih macam orang rasa macam kita bagilah mana yang ada lah kan. Daging-daging, tulang-tulang yang ada. Jadi untuk kita ni, kita kena siapkan betul-betul. Dari segi rasa berkira-kira dengan agihan korban ni. Benda ni berlaku ke dekat Kemboja, Ustaz? Kat Kemboja ataupun dekat mana-mana tempat yang Ustaz ada pengalaman. Ada tak Ustaz nampak depan mata? Kat Kemboja mungkin tak lah, sebab peserta kat Malaysia kan. Yang peserta ni macam berkira-kira.
Saya dah lock dulu lah. Ekor saya dah lock dulu, kepala apa semua. Kat sana kat sana memang yang sana satu tak ada peti sejuk. So miskin. dapat makanan je, dia akan jemur, dia akan salai untuk tahan lama sikit lah, tapi tahan berapa hari je. Yalah. Lepas tu biasanya memang tak cukup lah. Dapat terus Zap habis. kita bagi sekilo seorang, satu keluarga sekilo berapa ya? Pun tak sikit lah sekilo. Sekilo ni Itu besar belum ni. tolak lemak lagi, apa lagi, air dia lagi. Dan satu benda pula saya perasan masa ikut Ustaz Alim ke Kemboja, saya perasan Ustaz, diorang ni walaupun dalam keadaan miskin tetap juga ada kebersamaan. Diorang akan gotong royong masak ramai-ramai. So diorang makan ramai-ramai makan. So saya rasa kesusahan tu menyebabkan mereka lebih bersatu padu. Dan saya percaya kita adik-beradik kalau hidup zaman susah dengan mak ayah susah, kita lebih akrab, lebih unity adik-beradik. Banding kita pula sekarang generasi yang lebih senang, kita tengok anak kita kurang sikit sebab lebih nafsi-nafsi. Dia dah ada kesendirian. Lagilah lebih kaya. Bukan saya kata kaya ni merosakkan, tidak. Ada dia orang kaya yang baik, tapi nak kata dekat sana miskin dan mereka tahu benda ni rare, dia orang tak payah tamak. Bahkan dia orang sangat membantu ataupun saling bagi semua orang kongsi rezeki. Kebersamaan tu. Masalah awak tak bersama dengan saya ni. Sebab awak kaya. Tak, bukan. Awak pergi Kemboja. Saya tak pernah pergi Kemboja sekali. Kita just. Ini apa cerita ni? Okey, baik. Terima kasih semua. Okay, One Nation tolong dalam negara. Ada ambulance One Nation sendiri dalam negara. Alhamdulillah maksudnya bantu dalam negara. Kemboja pun bantu. Next apa Ustaz? Okay, ini saya dapat rajuan daripada satu kumpulan ni daripada masyarakat Eropah. Tapi mereka ni orang Islam. Okay, dan mereka kata, saya tak nak sebut negara tu sebab tak confirm lagi. Jadi negara tu ada camp pelarian. Camp pelarian perang daripada Rusia dan Rusia lawan apa? Ukraine. Jadi masyarakat Ukraine yang Islam, yang Muslim. Yang Muslim, dan mereka lari kat camp pelarian tersebut. Faham. Jadi camp pelarian tersebut disediakan oleh pihak negara Eropah tu. Baik. Tapi dia bukannya, negara tu kan negara Islam. So dia provide everything, semua jenis daging, termasuk daging balik bayar pun je. Balik babi. Tak apa sebut Ustaz. Okay. Nak kena je kenapa? Balik bayar. Balik bapa. Balik bayar baby. Saya tak nak sebut babi. Tak baiklah sebut babi. Okey lah. Maksudnya negara tu terima pelarian perang Muslim. Tapi isunya sekarang bila negara yang bukan Muslim, dia provide makanan kepada Muslim punya pelarian ni. Dibagi babi. Daging babi. Yelah, diorang tu ikhlas. Dia tak tahulah babi yelah. haram ke apa. Dia bagi je lah. Jadi daging yang ada pun daging yang tak sembelih lah. Kau pelarian, aku bagi je lah, kau makan je lah. Macam itulah. Jadi kita sebagai orang Islam ni, kita kesian pada kumpulan pelarian ni yang mereka ni makan apa-apa daging boleh makan. Ada kontak Ustaz? Ada. Ustaz, boleh pergi sana? Ni tuduhan besar ni Ustaz. Tak, bukan tuduhan besar. Orang tu sendiri yang cakap. Cerita? Orang betul lah tu. Jadi isu negara ni. Apa pula isu negaranya? Sebab dia orang tak jaga sensitivity. Tak masalah, masyarakat luar pun dia orang dalam hidup kesusahan. Mana yang ada makan je lah dulu. Sementara yang ada jadi negara tu pun baik hati. Dia bagi kawasan, dia bagi makan juga. Tapi makanan tu tak proper lah, tak halal lah. Orang Islam pun kata pun babi tu haram. Janganlah marah saya pula mewakili netizen sekarang. Saya bersama netizen. Kau ni orang. Jadi sekarang ni negara tu pelarian perang mereka terpaksa makan babi sebab tak ada. Tanggungjawab kita sebagai Muslim. Jadi itu isunya kan. Jadi itulah kita macam sedang berusaha nak ke arah tu lah. Bila nak pergi Ukraine tu? Bukan Ukraine. Kita pergi Eropah. Kita pergi negara yang negara tu belum dikonfirmkan lagi. Kalau saya saya jangan letakkan Malaysia. Isu negara tak jangan. Salji. Engkau ni nak melanjung, saya nak membantu. Tapi memang kita ada banyak sukarelawan yang ikut kita, yang dia sebenarnya niat tak ikhlas. Dia nak Allah salji. benamkan. Allah benamkan dalam salji. Allah akan kuburkan orang itu. Kurang. So kita sekarang ni dalam proses nak membantu negara tu. Ini untuk korban ke ataupun boleh infak biasa je Zat? Setakat ni kita try buat korban dulu. Sebab buat korban ni dia bukannya senang-senang. Yang penting dia ada tarikh dia. Tarikh, lepas tu kita kena tengok syarat lembu tu pula mesti cukup umur. 2 tahun, tak cacat. Lepas tu agihan pun kita nak kena susun juga. Betul. Jadi it's not easy lah. Benda ni bukannya kita nak pilih pick and choose macam tu. Tak, kita nak kena betul-betul. Apa pun kita buat. Kita buat korban ni, kita target One Nation dapat jumlah yang besar.
dapat bantu ramai manusia kat luar sana insya-Allah. Jumlah besar tak penting, Min. Yang penting dapat melaksanakan amanah. Maksudnya jumlah besar ni maksudnya sebanyak lembu yang ada tu untuk membantu lebih ramai lagi orang kat sana. Amin. Kita nak banyak supaya apa? Supaya ramai orang dapat membantu. Amin. Dapat kita bantu. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz Alim, saya nak minta tolong tuan-tuan perempuan komen. Saya suka baca komen-komen tuan-tuan perempuan. Sebenarnya saya memang baca satu persatu Bukan komen. ada isu-isu yang tonton pernah kena scam juga kan? Ceritakan kat komen. Nanti kita komen kita cari siapa yang scam tu. Entah Ustaz Alim ni pun dah scam tuan-tuan. Komen. Okey, tak ada masalah. So jangan lupa pada skrin kita ni ada segala detail berkaitan dengan ibadah korban. Siapa yang nak beli ataupun nak buat ansuran boleh terus kontak Buat dekat Ustaz Alim segera. ataupun dengan timnya, insya-Allah. Kita memang sangat bersahati Ustaz kalau kita boleh tahu ni korban bersama. Mana tahu boleh ajak Amin. Boleh, Saya tak pernah Ajak pergi. Amin. Tak pergi aku je. Oh, tak pernah. Allah tak pernah kesiannya. Dia selalu bawa saya pergi mana? Mana? Apa ni? Turki. Patani. Oh. Kan, makan daging sup. Yang kau komplain ni kenapa? Apa ni? Kulit lembu. Tapi insyaAllah pengalaman saya bawa orang Kemboja, insyaAllah bukan setakat enjoy makan je. Zahar enjoy ikut tak? Kita boleh Boleh. belajar. Boleh. Ustaz Alim kena Azhar. Yang okey. kau ni cerita semua inside tu dalam kamera kenapa? Tak apalah, seronok. Saya tak boleh cakap lagi. Sebenarnya kalau nak cari jodoh pun boleh kat sana. Boleh. Tuan-tuan, saya tak terlibat ini semua tuan. Kita kesian bawa Rahmat. Bawa Rahmat. Tak tahu pergi, tak tahu dia tak ada jodoh. Elok dia kahwin dengan lembu je lah. Saya ni memang ikhlas berjuang tuan-tuan. Okey, baik. InsyaAllah moga-moga bermanfaat. Terus melaksanakan ibadah dan selamat menonton kami pada waktu yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi